Tidak dinafikan sekarang ini memang banyak video yang tular tentang sunscreen. Ada yang kata begitulah kan, ada yang kata beginilah. Anda sebagai pengguna pun boleh jadi keliru tahu. Mana satu pendapat yang perlu diikut. Salah satu soalan yang paling popular yang saya biasa terima tentang sunscreen ini ialah, perlukah pakai sunscreen di rumah? Jom tonton video ni sampai habis untuk ketahui jawapannya dan menghilangkan kekeliruan anda. Hi Glowy Girls, hi Glowy Guys. Ya, apabila bercakap tentang sunscreen, kita tahu bahawa sunscreen perlu dipakai di siang hari. Sunscreen adalah langkah terakhir dalam rutin skincare, dan satu lagi perkara penting, sunscreen ni fungsi dia adalah untuk elak selaran sinar ultraviolet yang boleh membakar kulit, yang boleh merosakkan sel kulit kita sekiranya kulit kita overexposed of UV rays. So semua ini benar ya. Tapi yang menjadi kekeliruan adalah jika di siang hari anda hanya duduk di rumah saja, tak keluar rumah dan tak terdedah secara terus kepada sinar ultraviolet, masih perlukah pakai sunscreen? Sebelum jawapan kepada persoalan ini saya berikan, saya mahu anda faham terlebih dahulu tentang sinar ultraviolet dan kesan sinar ultraviolet ni kepada kulit yang terdedah kepadanya secara berlebihan. Sinar ultraviolet atau sinar UV yang datang daripada matahari ini terbahagi sebenarnya kepada 3 jenis ya. Ada UVA, UVA ni ada UVA1, ada UVA2, ada UVB, ada juga UVC. So, pengelasan sinar UV ni dilakukan berdasarkan panjang gelombang sinar tersebut yang diukur dalam nanometer. UVA mempunyai panjang gelombang paling panjang. UVB panjang gelombang dia sederhana, UVC panjang gelombangnya paling pendek. Semua UVC dan kebanyakan UVB diserap oleh lapisan ozon. Jadi sebahagian besar sinar ultraviolet yang diterima di bumi sebenarnya adalah UVA. Selain panjang gelombang, sinar UV ini juga berbeza dari sudut radiasi dia. Ya, radiasi ini merujuk kepada tenaga yang dilepaskan oleh sinar UV tersebut. So prinsipnya adalah macam ni. Semakin panjang gelombang, semakin lemah radiasi sinar UV tersebut. Sinar UVA mempunyai panjang gelombang yang lebih tinggi dan mempunyai tahap tenaga radiasi yang lebih rendah berbanding sinar UV yang lain. Tetapi sinar UVA ni dia berkeupayaan untuk menembusi kulit berbanding sinar UVB. Ini bermakna UVA boleh menembusi dan menjejaskan lapisan kulit yang lebih dalam sehingga boleh menyebabkan kerosakan kepada DNA kalau berlebihannya overexpose. Tak seperti UVB, UVA tidak diserap oleh lapisan ozon ya. 95% sinar ultraviolet yang sampai ke bumi ni memang adalah UVA. Sinar UVB mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek dan tahap tenaga radiasi yang lebih tinggi berbanding UVA. So, sinar UVB boleh merosakkan lapisan luar kulit dan secara langsung merosakkan DNA juga sebenarnya. 5% sinar ultraviolet ni sampai ke bumi ialah sinar UVB kerana sebahagian besarnya UVB ni dah ditapis oleh ozon. So, sinar UVC pula tak sampai ke bumi secara sepenuhnya, memang sebab ozon tu alhamdulillah sudah menapisnya, tak sampailah, tak merosakkanlah kulit kita. So sekarang kita faham sinar utama yang sampai ke bumi dan boleh merosakkan kulit adalah UVA dengan UVB. So apakah kerosakan yang boleh berlaku sekiranya kulit alami overexposure of those sinar UV? Kalau overexposure of UVA, sinar UVA ni dia boleh sampai ke dermis ya, dalam ya. Kesan jangka masa pendek yang berlaku adalah kulit terdedah secara berlebihan UVA ni dia boleh kena sunburn. Tanning dia mula-mula kemudian jadi sunburn, melepuh ya. Kesan jangka semasa panjang adalah premature aging, kedutan dan juga yang paling ditakutkan kanser kulit. Jika overexposure of UVB, dia boleh menjejaskan sel pada lapisan atas kulit. Kesan jangka masa pendek adalah kulit ni dia akan jadi sunburn, dia boleh blister, melepuh. Kesan jangka masa panjang pula premature aging, kedutan dan kanser kulit. So kita faham yang mana ada kesan jangka masa pendek dan ada kesan jangka masa panjang kepada pendedahan secara berlebihan terhadap UVA dan juga UVB ini. Ada kajian dijalankan ke atas kembar di Amerika untuk mengkaji kesan merokok, pendedahan kepada sinar UV dan kadar stres
kepada kulit. So, dalam kajian ini ada sepasang kembar yang bernama Jean dan Susan. Menarik minat saya. Kedua-dua kembar ini berusia 61 tahun ketika kajian ini dilakukan. Namun, anda boleh lihat perbezaan ketara antara wajah kembar ini. Kajian mendapati Jean ni kelihatan 11 tahun lebih muda berbanding dengan Susan. Salah satu punca utama kepada perbezaan wajah mereka berdua ialah Susan ni dia suka sangat sunbathing ataupun berjemur lah ya. Jean pula sedaya upaya untuk mengelakkan sun exposure. So selain menyebabkan perubahan warna dan tumpuk-tumpuk gelap pada kulit Susan, sinar UV juga telah mengurangkan keanjalan kulit, menambahkan kedutan dan menyebabkan kekenduran pada kulit Susan. Inilah dia kesan jangka masa panjang kepada pendedahan sinar UV yang kita sebutkan tadi. Sudah faham kesan buruk overexposure kepada sinar UV ni? Itulah sebabnya kita semua sangat digalakkan untuk memakai sunscreen. Tujuannya ialah untuk mengelakkan kulit alami kerosakan akibat selaran sinar UV yang berpanjangan. Di sinilah timbul persoalan. Bukankah matahari itu berada dekat luar bangunan? Outdoor. Ya? Jika kita tidak keluar, hanya duduk dalam bangunan je, indoor saja, masih perlukah pakai sunscreen? Sebenarnya terdapat perbezaan jawapannya untuk soalan ini. Ada yang kata tak perlu pakai. Ada yang kata mesti pakai. Ada juga yang kata bergantung kepada sinar UV, jumlah sinar UV yang sampai kepada kulit ketika kita berada di dalam bangunan. So, mari saya kupas satu persatu. Pilihan jawapan yang pertama, tidak perlu pakai sunscreen apabila berada di dalam bangunan indoor. Mungkin ada yang gembira dengan jawapan ni ya. Menurut pengerusi Skin Cancer Committee kepada Cancer Council Australia, Heather Walker, it's not that much of a risk at all unless you are spending a lot of time by a window with direct sunlight. Ini bermakna pendapat pertama ini menyatakan tak ada keperluan pun untuk anda memakai sunscreen sekiranya anda berada di ruang tertutup dan tidak terdedah kepada sinar matahari secara terus atau direct sunlight yang memasuki sesuatu ruang tersebut. Fakta ini disokong oleh President of Australian College of Dermatologists, Dr. David Francis. Menurut beliau, if you are going to be inside all day, you do not need to wear sunscreen. So kata kunci di sini adalah inside all day, yang bermakna di dalam bangunan sepanjang hari. So bagi saya, nasihat ini, pendapat ini ada relevannya kerana sinar UV di dalam bangunan tidak direct dan tidaklah sekuat sinar UV di luar bangunan. Tapi itu baru pendapat pertama. Pilihan jawapan kedua adalah mesti pakai sunscreen walaupun ketika berada di dalam bangunan ataupun indoor ya. Tadi kita bincangkan tentang dua jenis sinar UV yang utama yang sampai ke kulit kita, iaitu UVA dengan UVB. Tingkap kaca pada bangunan memang boleh menapis UVB, sebahagian besar UVB ya. Namun sinar UVA ni masih boleh menembusi tingkap kaca. So menurut kajian, sinar UVA ini menembusi jauh ke dalam kulit dan boleh menyebabkan perubahan yang tidak baik pada dermal connective tissue, iaitu tisu penghubung kulit. Malah kesan kerosakan akibat sinar UVA ini hanya akan kelihatan selepas pendedahan selama bertahun-tahun, long term exposure. Pada kulit orang Asia lah tu ya, sinar ini boleh menyebabkan photoaging dan juga pigmentation. Maknanya jika anda mahu elak kulit jadi tua sebelum usia dan mahu elak muncul jeragat, pakailah sunscreen pada siang hari apabila anda berada di dalam bangunan. So if your target is anti-aging, sunscreen memang terbukti salah satu produk yang bukan saja mengelakkan sinar UV, but a good anti-aging product too. Pilihan jawapan yang ketiga, dia sebut pakai apabila jumlah sinar UV yang sampai pada kulit ketika berada di dalam bangunan indoor adalah signifikan. Ini sebenarnya jawapan yang selamat lah kan ya. Pandangan ketiga ini dia menekankan jumlah sinar UV yang sampai pada kulit. So jika sinar UV yang sampai banyak pada kulit tu, terutama dalam keadaan anda berdekatan dengan tingkap kaca, pintu atau ruang terbuka, anda perlu pakai sunscreen. Kalau sebaliknya, contoh anda duduk seharian dalam basement atau duduk dalam store, anda tak perlulah pakai sunscreen. Ke ada yang duduk seharian dalam store ke basement ke ada? Saya secara peribadi memang amalkan penggunaan sunscreen di siang hari di mana juga saya berada. Itu maksudnya saya ikut pendapat kedua lah ya. Anda pula macam mana? Adakah anda mengikuti pendapat tak perlu pakai kalau indoor?
mesti pakai kalaupun indoor macam saya, ataupun anda melihat kepada jumlah sinar UV yang sampai kepada anda ketika anda berada di dalam bangunan. Kongsikan jawapan anda, saya nak tahu. Letakkan dekat ruang komen, nanti saya tengok-tengokkan berapa ramai yang pakai, berapa ramai yang tak pakai, berapa ramai yang kadang-kadang pakai, tak pakai. Tulis dekat ruang komen. See you next time. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.